danger. Hello, I am Madam Judith Nonis and I'm here to talk about the compulsory paper of Malaysian University English Test, or better known as MUET. With me are my other team, or rather unit members, who are Mr. Tan, Madam Nimala, Madam Shamini, Madam Yung, Miss O and Madam Noreen, and all of us are going to be here with you to help you learn better English so that you are better prepared to enter university. Okay, in my next slide you will see that there is a question: who must sit for this MUET? Okay, firstly, we have students who want to enroll or go into a local institution of higher learning, a college or university in Malaysia, okay, and maybe even in Singapore, because Singapore recognizes MUET, and some Commonwealth countries also recognize MUET. Okay, the next group which doesn't relate to you, but just to know, a group of people, working people, who have gone to work for many years and have decided to re-enter the education system by learning to improve themselves, and they have to sit for MUET because it is a compulsory paper in the local institution. In the next slide, you will see why. Why do you, as Form 6ers, need to enter university with a MUET band or a MUET degree? A MUET ability, or the ability to speak, to read and write. Okay, basically is many of the books are still in English. Whether you are learning something totally in BM, there are many books still in English which you may need to read and refer to if your lecturer asks you. And even that also, sometimes you need to do research through a device. Okay, and you will see that sometimes the website could be in English, so you need to have that certain level of English to be able to do your research and write your essays and so on in a university. In the next slide, you see is what? What is MUET? Okay, MUET is actually 4 components, which are listening, speaking, reading and writing. Now, many of you are used to this because in your Form 4 and Form 5, you have already been doing the listening, the reading and the writing. Perhaps the speaking not so much, but here in the MUET, it is a compulsory component. You simply cannot skip it. Okay, because you can see it's 25%. Okay, now let's look at the breakdown. Okay, in this slide we see listening component, which is also sometimes called paper 1, has 30 questions which you have to answer in 50 minutes. Okay, fortunately it's the ABC kind, so it's quite comforting. Okay, now what are the recordings you'll be hearing? They'll be based on normal everyday activities like interviews, talks, conversation, marketing, discussions, advertisements. All right. The next slide we see is the speaking component, known as paper 2. This has 2 parts, which is firstly the individual presentation, which you speak alone without interruption for 2 minutes after a 2-minute preparation. A topic is given. Okay. Then the second part is the group discussion, where 4 candidates or 4 of your classmates will be, you and your classmates will be talking about a topic or an issue. You're going to talk about it, discuss about it, agree, disagree about it, and basically give your opinion within 8 to 12 minutes. Next, we have the third paper, the reading component, which consists of 40 questions. Also, we have the ABC kind. Okay, now you're familiar with the format. Okay, in your SPM you also had this. You have matching, you have questions from a letter or email, then we have passages, all kinds of topics, diverse subject, and gap text. Gap text means there is an empty space, you have to put in the correct sentence. Okay, familiar? Nothing new, right? So should be no problem. And finally, the fourth paper is the
sorry, is the writing paper which has 2 questions only. So meaning you do not have a choice. Okay, the first part or the task 1 is email or a letter, short letter, 100 words only for you to reply. They have guidelines on how you can reply. And then the second task or second part is the essay, not very long, 250 words. What is the topic? Normally it's about social issues. Okay, so put away all your storytelling when you did in Form 5, in Form 6, as growing up students or older students, maturing students. You need to talk about what is around you. So the topic will always be a social issue. Then the next slide we see is how. How do they count your marks? So as you can see, the total marks is 360, okay? Unlike the 100 marks, you are so used to it. Okay, then you see that we have the range of bands 1 to 5 plus. Okay, here as you can see also that the band 1 is the lowest, right up to 2.5. I've written there in a red. So red here is not prosperity, but red here is kind of means danger zone. Okay, not a very good zone, because actually band 1 to band 2.5 shows that you are actually Form 1, Form 2 or Form 3 level. It's not a very nice level to be at Form 6, correct? Okay, then we have a comfortable zone, which is the green zone, band 3 to band 4. Okay, so this is the average capability of a student. Okay, so you can communicate. Okay, people can understand what you're saying. When you speak, people can understand you. Okay, you can read a simple or a bit high level information, and then you still can understand them, okay, without having to ask somebody to explain to you. So right, so this is a nice comfortable zone, a safe zone. And then finally we have the higher zone, which is actually your zone. You are supposed to be at Form 6, and at university level you're supposed to be at the 4.5 and 5 plus zone. Okay, you can see this is the blue zone. In this slide is the school's MUET track records. Last year shows a drop as the school closure affected many. The economic uncertainty also prevented many from repeating. I hope this year we will do better. So that is all from me, okay, and I hope that and all the teachers from the MUET unit hope and look forward to see you and to teach you, okay? Darkness is danger.
Bismillahirrahmanirrahim dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada para pelajar ke SMK Munshi Abdullah. Tahniah kerana mendapat tawaran mengikuti pembelajaran di peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia di Pusat Tingkatan 6 SMK Munshi Abdullah. Tahniah sekali lagi. Saya, Puan Nuriati binti Ahmad, wakil dari unit pengajian perniagaan, akan menerangkan serba sedikit info berkenaan dengan mata pelajaran ini. Semoga dengan info ini dapat membantu para pelajar membuat keputusan dalam pemilihan mata pelajaran kelak. Subjek ini tidak memerlukan sebarang prasyarat subjek yang diambil di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Ini bererti mana-mana pelajar dari aliran sains dan sastra boleh mengambil mata pelajaran ini tanpa sebarang halangan. Mata pelajaran ini diwujudkan dengan tujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam bidang pengajian perniagaan bagi membolehkan para pelajar meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Di samping itu, membantu para pelajar untuk mencuburi bidang kerjaya di dalam bidang pengurusan, perniagaan dan juga keusahawanan. Selari dengan itu, unit pengajian perniagaan turut sama-sama membantu dalam membina generasi usahawan yang celik dan berilmu pengetahuan. Untuk makluman para pelajar, kaedah pentaksiran pengajian perniagaan ini terbahagi kepada dua jenis kaedah. Yang pertama, kaedah ujian bertulis yang menyumbang sebanyak 75% dan kedua, kaedah kerja kursus yang menyumbang sebanyak 25%. Ujian bertulis akan diadakan di setiap semester dan setiap semester akan menyumbang sebanyak 25%. Manakala kerja kursus akan dilaksanakan oleh para pelajar dengan bimbingan guru-guru di semester yang ketiga turut menyumbang sebanyak 25%. Berikut adalah sukatan bagi semester yang pertama. Terdapat 5 topik yang akan dipelajari oleh para pelajar di semester ini. Para pelajar akan didedahkan dengan ilmu berkaitan dengan perniagaan. Oleh itu, antara tajuk-tajuk yang akan dipelajari oleh para pelajar ialah perniagaan dan persekitaran, pengeluaran, pemasaran, keuangan dan sumber manusia. Semester kedua pula, terdapat 4 topik yang akan dipelajari oleh para pelajar. Dan di semester ini, segala ilmu yang berkaitan dengan pengurusan akan didedahkan. Ilmu ini akan membantu para pelajar apabila menjawat jawatan pengurus supaya setiap pengurus yang beroperasi di dalam organisasi mampu untuk mengurus organisasi dengan lebih baik dan berkesan. Manakala di semester yang ketiga, anda akan didedahkan dengan topik-topik yang menjurus kepada bidang keusahawanan. Ilmu-ilmu ini akan membantu para pelajar untuk menjadi usahawan yang lebih berilmu pengetahuan. Ia turut memberikan pendedahan bagaimana untuk menyediakan dokumen rancangan perniagaan, iaitu satu-satu dokumen yang amat-amat penting yang diperlukan oleh para peniaga apabila berhajatkan bantuan pinjaman daripada mana-mana institusi keuangan. Di samping itu, konsep-konsep perniagaan antarabangsa turut didedahkan, begitu juga dengan amalan-amalan beretika di dalam perniagaan serta tanggungjawab sosial. Pasti para pelajar tertanya-tanya, ke manakah hala tuju anda selepas STPM? Anda boleh melanjutkan pelajaran di mana-mana universiti awam maupun swasta yang menawarkan kursus-kursus yang relevan dan sesuai dengan mata pelajaran ini. Usah risau. Dengan keputusan anda yang cemerlang, anda pasti dapat melanjutkan pelajaran anda ke peringkat yang lebih tinggi. Peluang kerjaya anda sudah pasti akan terbuka luas. Anda boleh mencuburi mana-mana bidang profesional, baik di sektor swasta maupun di sektor awam ataupun membuka perniagaan sendiri.
sekiranya anda menghadapi sebarang kemusykilan berkaitan dengan mata pelajaran ini, bolehlah diajukan pertanyaan anda kepada kami, tenaga pengajar yang terdiri daripada Puan Nurul Hafizah Mat Yusof dan saya Puan Nuriati binti Ahmad di nombor yang tertera. Sekian, terima kasih. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang untuk semua. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Selamat datang pelajar baru tingkatan 6 ke SMK Munshi Abdullah tahun 2021. Perakaunan STPM di mana tenaga pengajarnya adalah saya iaitu Puan Rosmani binti Uthman. Pengenalan kepada perakaunan STPM, sukatan adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perakaunan. Ia bertujuan membolehkan pelajar meneruskan pengajian di institusi pengajian tinggi dan juga bertujuan melanjutkan pengajian untuk memperolehi kelulusan profesional dan kerjaya dalam bidang perakaunan. Perakaunan STPM, syarat utama ialah mempunyai asas perakaunan SPM ataupun LCCI. Keutamaan akan diberikan kepada pelajar yang mendapat A atau B dalam prinsip perakaunan dalam peperiksaan SPM. Sukatan pelajaran bagi semester 1 merangkumi perakaunan keuangan dan tajuk-tajuk yang akan dipelajari ialah asas perakaunan keuangan, aset, liability dan equity, keempat koperasi, 5 rekod tak lengkap dan 6 kawalan dalaman. Semester 2 meliputi perakaunan kos. Tajuk yang akan dipelajari yang pertama ialah perakaunan pengurusan dan kos, yang kedua kaedah pengekosan, ketiga pengekosan marginal dan serapan, keempat analisis kos volume untung ataupun KVU, kelima pembuatan keputusan dan yang keenam ialah pengekosan piawai. Pelajaran semester 3 meliputi pengaplikasian perakaunan. Tajuk-tajuk yang akan dipelajari ialah yang pertama, belanjawan, kedua, perkongsian, tiga, syarikat berhad, empat, analisis dan tafsiran penyata keuangan, dan kelima, penyata aliran tunai. Bagi semester 3 juga, pelajar dikehendaki menyediakan kerja khusus yang merangkumi tajuk pengaplikasian perakaunan. Tajuk yang pertama ialah sistem perakaunan berkomputer dan yang kedua ialah belanjawan. Peperiksaan. Peperiksaan terdiri daripada 4 kertas iaitu kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Calon dikehendaki mengambil keempat-empat kertas ini. Kertas soalan meliputi tajuk teras iaitu perakaunan keuangan dan perakaunan pengurusan. Bagi semester 1, kertas 1 dengan kod 948/1. Kertas ini mengandungi 5 soalan. Calon dikehendaki menjawab 4 soalan. Pentaksiran secara berpusat. Markah bagi setiap soalan adalah 20 markah. Masa diperuntukkan ialah 2 jam. Dan kertas ini mempunyai 80 markah dengan wajaran 33.3%. Kedua, kertas 2 dengan kod 948/2. Kertas ini mengandungi 5 soalan. Calon dikehendaki menjawab 4 soalan. Pentaksiran secara berpusat. Soalan adalah berasaskan perakaunan pengurusan dan kos. Markah setiap soalan adalah 20 markah. Masa diperuntukkan 2 jam. Kertas ini mempunyai 80 markah dengan wajaran 33.3%. Semester 3, kertas 3 dengan kod 948/3. Kertas 948/3 ini mengandungi 3 soalan. Calon dikehendaki menjawab 2 soalan. Pentaksiran secara berpusat.
Soalan merangkumi tajuk perakaunan keuangan. Markah setiap soalan adalah 20 markah. Masa diperuntukkan 1 jam. Kertas ini mempunyai markah 40 dengan wajaran 16.7%. Semester 3 juga, kertas 4 mempunyai kertas 4 dengan kod 948/4. Kertas 948/4 mengandungi 2 tugasan perlu dijawab berdasarkan tajuk Sistem Perakaunan Berkomputer dan Belanjawan Induk. Pentaksiran berasaskan sekolah. Kertas ini mempunyai markah 120 diskalakan kepada 40 markah dengan wajaran 16.7%. Ini menunjukkan bilangan calon yang mengambil perakaunan STPM. Okey, bagi tahun 2016 terdapat 23 calon, 2017 25 calon, 2018 33 calon, 2019 26 calon dan 2020 27 calon. Ini menunjukkan bilangan calon yang mendapat A dan A- dalam perakaunan STPM. Bagi tahun 2016 terdapat 9 calon yang memperoleh grade A dan A-. 2017 3 orang, 2018 5 orang, 2019 5 orang dan pada tahun 2020 1 orang. Ini menunjukkan pencapaian calon perakaunan STPM dari tahun 2007 hingga 2020 lulus penuh. Okey, bagi tahun 2017 daripada 25 calon, okey, 3 orang mendapat grade A, 11 orang mendapat grade B+, B dan B-, manakala C+ dan C 10 orang dengan peratus kelulusan 96%. Bagi tahun 2018 daripada 33 calon, 6 orang mendapat grade A, 16 orang B dan 10 orang grade C dengan peratus kelulusan 90.91%. Okey, manakala bagi tahun 2019 daripada bilangan calon 26 terdapat 9 orang pelajar yang mendapat grade A, 14 grade B dan grade C 2 orang dengan peratus kelulusan 96.15%. Dan akhir sekali pada tahun 2020 daripada bilangan calon 27 terdapat hanya seorang yang mendapat grade A, manakala grade B 18 orang, grade C 5 orang dengan peratus kelulusan lulus penuh ialah 88.89%. Adalah peluang ke institusi pengajian tinggi awam. Okay, pertama, IPTA, Universiti Melaya UM, Universiti Utara Malaysia UUM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Teknologi MARA UITM, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Universiti Malaysia Sabah. Okay, ini adalah untuk IPT awam. Manakala IPTS yang menawarkan program bagi lepasan STPM yang mempunyai subjek perakaunan, MMU Multimedia University, Sunway College iaitu program ACCA. Program yang ditawarkan bagi pelajar yang mengambil perakaunan STPM, yang pertama ialah bidang perakaunan, kedua pentadbiran dan perniagaan, 3 ekonomi, 4 pemasaran. Pekerjaan bagi lepasan perakaunan, yang pertama ialah akaunten bertauliah iaitu MACPA, CPA, ACCPA. Yang kedua ialah pegawai akaun, ketiga penganalisis keuangan, keempat pegawai bank dan kelima juru audit. Ialah laluan kelayakan bagi akaunten bertauliah. Pemegang ijazah perakaunan universiti tempatan yang diiktiraf
perlu mengambil peperiksaan Badan Perakaunan Profesional yang diiktiraf, okey, untuk menjadi ahli penuh Badan Perakaunan Profesional. Selepas mempunyai 3 tahun pengalaman perakaunan praktikal, graduan boleh memohon keahlian daripada MIA. Okey, dan sekiranya diterima, dia akan diterima sebagai accountant bertauliah iaitu chartered accountant. Bagi ijazah perakaunan atau bukan perakaunan, institusi tempatan yang tidak diiktiraf, okey, graduan perlu lulus peperiksaan kelayakan MIA dan seterusnya layak untuk menjadi ahli penuh Badan Perakaunan Profesional dan perlu mempunyai 3 tahun pengalaman perakaunan praktikal dan seterusnya membuat permohonan keahlian MIA dan seterusnya jika diterima, dia akan diterima sebagai accountant bertauliah iaitu chartered accountant. Dan ini kami mengalu-alukan kedatangan anda sebagai warga SMK Munshi Abdullah. Diharapkan anda dapat memberikan kerjasama. Okay, saya akhiri dengan serangkap pantun. Asalnya sembilu dari buluh, jika dianyam jadikan tampian. Saya menyusun jari 10, salah dan silap mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya wakil daripada Union Ekonomi Pusat Tingkatan 6 SMK Munshi Abdullah akan memberikan taklimat ringkas berkaitan dengan subjek ekonomi. Baik, sebelum itu saya perkenalkan dulu tenaga pengajar ekonomi. Yang pertama, Puan Nur Ain binti Musa, ijazah sarjana muda ekonomi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang kedua, Tuan Haji Abdul Ghani bin Muhammad Yamin, memiliki ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang ketiga, Puan Mariana binti Matsari, memiliki ijazah sarjana muda ekonomi daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Baik, seterusnya kita lihat apakah kandungan dalam subjek ekonomi ini mengikut semester. Baik, kita ada 3 semester. Semester yang pertama kita akan belajar mikroekonomi. Semester yang kedua kita akan belajar makroekonomi. Semester yang ketiga kita akan belajar ekonomi Malaysia dan pelajar perlu melengkapkan kerja khusus. Seterusnya kita lihat apa yang berada dalam semester 1. Okay, semester 1 kita akan belajar berkaitan dengan mikroekonomi dan ada 5 topik. Topik yang pertama berkaitan dengan pengenalan, topik yang kedua pasaran barang dan harga, topik yang ketiga teori pengeluaran dan kos pengeluaran, topik keempat struktur pasaran, penentuan harga dan output, topik 5 pasaran faktur dan agihan. Baik, dalam semester 1 kita akan mempelajari 37 formula yang membantu kita
untuk menguasai soalan-soalan pengiraan. Baik, untuk semester 2 pula, kita akan belajar berkaitan dengan makroekonomi. Ada juga 5 topik yang kita perlu pelajari. Topik pertama iaitu pengenalan. Topik yang kedua, perakaunan pendapatan negara. Topik 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara dan dasar fiskal. Topik 4, berkaitan dengan wang, bank dan dasar keuangan. Topik 5, perdagangan dan keuangan antarabangsa. Baik, dalam semester 2, kita akan belajar 48 formula yang akan membantu kita untuk menjawab soalan-soalan kuantitatif.
Seterusnya kita pergi kepada semester 3. Okay, so dalam semester 3 ini para pelajar akan mempelajari berkaitan dengan ekonomi Malaysia dan perlu melengkapkan kerja khusus. Baik, ada 6 topik dalam semester 3. Topik yang pertama, pengangguran guna tenaga dan upah. Topik yang kedua, inflasi dan sara hidup. Topik ketiga, perdagangan antarabangsa dan imbangan pembayaran. Topik yang keempat, perusahaan kecil dan sederhana. Topik 5, institusi keuangan. Topik 6, kemiskinan dan agihan pendapatan. Okey, kita lihat format peperiksaan. Okey, format peperiksaan
subjek ekonomi ini ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, soalan aneka pilihan, bahagian B kita ada soalan esei, bahagian C soalan kuantitatif. Baik, bahagian A biasanya akan jawab semua soalan, bahagian B pelajar boleh pilih hanya 4 soalan esei sahaja daripada 6, dan bahagian C pelajar hanya perlu menjawab 2 soalan kuantitatif daripada 3 soalan. Baik, siapa yang berminat mengambil subjek ini, kita menggalakkan para pelajar yang mendapat A dan B atau sekurang-kurangnya C dalam subjek matematik semasa SPM. Kemudian pelajar yang boleh menghafal dan memahami fakta dengan baik serta sangat berminat dengan pengiraan. Baik, seterusnya pelajar-pelajar aliran sains juga semasa SPM mempunyai kelebihan jika mengambil subjek ini.
Baik, seterusnya kita akan lihat apakah kelebihan subjek ekonomi ini. Okey, kelebihan yang pertama merangkumi fakta dan penerangan rajah, jadual dan pengiraan. Kelebihan yang kedua, pelajar yang banyak membaca dan menghafal berpotensi untuk lulus. Okey, kelebihan yang ketiga, subjek ini tidak akan membosankan. Okey, kelebihan empat, subjek yang berkaitan dengan aktiviti kehidupan harian. Kelebihan kelima, boleh mempelajari berkaitan ekonomi Malaysia. Dan kelebihan keenam, subjek banyak ditawarkan di IPTA dan IPTS. Kita lihat ringkasan analisis keputusan peperiksaan. Kita lihat dahulu bilangan calon yang mengambil subjek ekonomi untuk 3 tahun. Baik, tahun 2018 kita mempunyai 67 calon, kemudian meningkat kepada 87 calon pada tahun 2019 dan kemudian meningkat sedikit lagi pada tahun 2020 iaitu seramai 88 orang. Baik, keputusan semester 1 2020 telah pun kita terima baru-baru
ini dan menunjukkan lulus penuh pada kadar 67%. Baik, daripada 88 orang ini, 15 orang yang mendapat keputusan A, dan kemudian 3 orang A minus, 7 orang B plus, 10 orang B, 5 orang B minus, 4 orang C plus dan 2 orang C. Dan selebihnya itu adalah lulus sebahagian sahaja. Kita akan lihat ke manakah arahnya pelajar-pelajar ini selepas STPM. Okey, selepas STPM ini nanti pelajar-pelajar boleh menceburi bidang pengurusan perniagaan, yang kedua pengurusan pembangunan, yang ketiga pengurusan keuangan atau perbankan, pengurusan hartanah, pengurusan pelancongan, pengurusan organisasi, pengurusan pelaburan atau ekonomi dan perakaunan.
Telah sampai di penghujungnya, maka sedikit pesanan untuk anak-anak pelajar yang bakal memulakan pembelajarannya tidak lama lagi. Untuk mendapatkan satu yang besar, anda terpaksa mengorbankan banyak perkara yang kecil. Sekian daripada kami Unit Ekonomi Pusat Tingkatan 6 SMK Munshi Abdullah. Selamat belajar dan selamat maju jaya.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Mustafa Kamal bin Abdul Majid. Saya adalah guru seni visual anda. Okey, untuk pengenalan, seni visual ini ditawarkan sebagai salah satu mata pelajaran peringkat STPM, iaitu bermula pada tahun 2002 menggantikan kertas lukisan. Jadi, mata pelajaran seni visual telah mengalami perubahan berbanding kertas lukisan STPM. Perubahan dari segi sukatan pelajaran telah menyebabkan mata pelajaran ini menjadi lebih relevan dalam bidang pendidikan terkini. Jika mata pelajaran lukisan hanya diterima untuk khusus berkaitan bidang seni visual sahaja, mata pelajaran seni visual telah diterima sebagai mata pelajaran yang setara dengan mata pelajaran lain di peringkat universiti. Maksud, ia diterima pakai untuk permohonan ke universiti bagi semua jenis kursus yang ditawarkan. Kelebihan kertas seni visual STPM ialah ia menawarkan kertas projek penghasilan karya kerja khusus yang dapat memberi ruang kepada pelajar untuk terus menghasilkan yang terbaik bagi tempoh yang ditetapkan. Justru, peluang pelajar untuk lulus mata pelajaran ini terbuka luas berbanding mata pelajaran yang berorientasikan peperiksaan sahaja. Kenapa anda mesti memilih mata pelajaran seni visual? Pertama, kerana anda berbakat seni, ingin berkejaya dalam bidang seni visual, ataupun tidak berbakat tetapi tercari-cari subjek yang boleh membantu mendapatkan pointer yang baik dalam STPM supaya dapat uji universiti. Di mana pilihan anda? Jikalau alasan yang pertama memang tidak dapat dinafikan lagi, anda wajib ambil subjek seni visual. Tapi jika pilihan yang kedua, pelajar yang masih was-was dalam masa yang sama, semua pelajar perlu tahu kelebihan anda mengambil subjek seni visual sebagai satu mata pelajaran STPM. Di dalam seni visual, terdapat 3 kertas peperiksaan yang wajib diambil oleh calon, iaitu yang pertama, kertas pertama teori seni visual iaitu teori, pelajarannya lah 40%. Kertas 2 lukisan iaitu praktikal, iaitu wajarannya ialah 35%, dan yang terakhir ialah kertas 3 iaitu projek penghasilan karya, iaitu kerja khusus, teori dan praktikal, dan wajarannya ialah 25%. Apakah silibus yang terkandung dalam kandungan, iaitu semester 1, semester 2 dan semester 3? Kalau pada semester 1, kita akan belajar mengenai apresiasi seni visual, iaitu pengenalan seni visual, bentuk karya seni visual, dan pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. Untuk semester 2, kita lebih banyak menekankan iaitu lukisan pengkaryaan dan perekaan, iaitu kita akan belajar pengenalan jenis-jenis lukisan, kemahiran asas lukisan, dan pengubahan lukisan. Dan semester 3 adalah lebih kepada projek kajian seni visual, untuk cadangan projek, penghasilan karya, persembahan dan perangkatan. Jika kita perhatikan dari jadual di atas, kertas 1 iaitu teori seni visual mempunyai nilai paling tinggi iaitu 40%. Ini bermakna pelajar yang tahu melukis sedikit-sedikit sahaja mampu mencapai markah yang tinggi dalam subjek seni visual. Pelajar aliran sains atau yang mengambil lukisan kejuruteraan SPM yang ingin bertukar ke aliran sains sosial semasa tingkatan 6, galakkan untuk mengambil subjek ini atas sebab-sebab mereka ini mampu dan boleh cemerlang dalam kertas 1 teori seni visual ini. Selain daripada itu, kertas 3 projek penghasilan karya adalah di dalam bentuk kerja khusus. Sebagaimana yang anda sedia maklum, penghasilan kerja khusus diberi satu tempoh yang panjang supaya anda dapat menghasilkan yang terbaik dan seterusnya mendapat markah yang tinggi. Hari ini yang kita tahu bahawa satu-satunya subjek STPM yang mudah kerja khususnya ialah seni visual. Bagi kertas 2 lukisan pula, latihan bertusan serta aplikasi teknik dapat membantu anda untuk lulus kertas ini. Walaupun anda gagal kertas lukisan, anda masih boleh mendapat lulus penuh untuk mata pelajaran seni visual. Bukan hendak menggalakkan anda gagal kertas lukisan ini, cuma mahu memberi motivasi kepada mereka yang tidak pandai melukis. Kalau mahir melukis,
itu merupakan bonus untuk anda. Tapi anda perlu cemerlang juga dalam pentas 1 teori visual jika mahu mendapat grade A untuk subjek ini. Daripada pengalaman, ramai pelajar yang tidak berbakat besar dalam bidang seni visual mampu meraih prinsipal A untuk seni visual. Hal ini demikian kerana pelajar-pelajar ini membuat yang terbaik untuk kertas 1 teori seni visual dan mendapat A untuk kertas tersebut. Pelajar begini juga mempunyai iltizam yang kuat untuk berjaya, jadi mereka berusaha untuk menghasilkan kerja khusus sebaik mungkin walaupun lukisan mereka akan ditolak berkali-kali. Mungkin anda ingin mengetahui apakah kursus-kursus yang berkaitan dengan seni visual yang ditawarkan di IPTA. Cuba lihat ini. Akhir kata, jika anda ingin berjaya di dalam STPM, maka pilihan seni visual adalah pilihan yang tepat untuk anda mudah lulus dengan subjek ini. Iltizam saya untuk anda berkarya untuk berjaya dan berjaya untuk masa depan.